Okay, so kita tengok ini ialah buku kerja punya muka surat 26 ya. Tajuk indeks Sert dan Logam 5 kertas 2. Okay, so kalau kamu tengok soalan pertama, cikgu bagi dua persamaan. Okay, cikgu bagi dua persamaan. Okay, 1, 2. Dan dua-dua persamaan itu kalau kamu tengok dalam itu ada M, ada P. So sebenarnya ini adalah satu soalan walaupun dia melibatkan logam 5 tapi dia perlu awak buat persamaan serentak. Dia perlu kamu buat persamaan serentak. So apa yang kawan kamu buat, dia pergi huraikan. So dapat persamaan, okey belum dia huraikan kemudian tarak jadi tambah, kemudian kuasa bawa ke depan. So dia dapatlah persamaan pertama di sini. Dan begitu juga untuk persamaan kedua, bagi jadi tolak. Okay, lepas tu kuasa pindah ke depan, dia dapat benda ini. So dia sudah dapat dua persamaan, dia nak lakukan persamaan serentak. So untuk kali ini kamu kena fahamlah, kita punya XY yang dalam persamaan punya XY sekarang bukan XY tapi ialah log 2M, log 2M dan log 2P. Log 2P. Okey. Untuk sesiapa kalau kata cikgu saya tak berapa boleh buat persamaan serentak sebab sini melibatkan logam 5, maka apa yang awak boleh buat? Awak boleh buat teknik katakan. Awak boleh katakan X kamu sama dengan log 2M, Y kamu sama dengan log 2P. Awak buat katakan. Maka persamaan ini akan jadi 3S tambah 2Y sama dengan 21. Yang bawah itu ialah 4X tambah, tolak. 4X tolak Y sama dengan 17. Lepas tu awak boleh selesaikan persamaan serentak. Kalau kamu tengok ini persamaan serentak yang senang. Awak selesaikan persamaan serentak ini. Lepas tu sudah dapat nilai S dan Y kan. Nanti awak masukkan balik lah. Masuk balik ke sini. Lepas tu awak selesaikan. Nak pakai teknik ini pun boleh Okay, hanya cikgu tak tunjukkan sebab kawan kamu dia dia kata dia mampu. Dia terus angkat ini sebagai S, ini sebagai Y, tak payah tulis keluar, boleh. So apa yang kita buat adalah dua persamaan. Kawan kamu telah pilih persamaan yang kelima, daripada persamaan kelima ini. Persamaan kelima ini dia pergi buatlah log 2M sama dengan apa. So cara buat macam biasa. Dia nak buat X sama dengan, kita buatlah 17 tambah dia bagi 4. 17 tambah Y kita iaitu log 2P bagi 4. So dapatlah persamaan ke-6 ini. Kanti masuk ke dalam. So tadi datang daripada 5, sekarang kanti mesti masuk ke dalam persamaan 4. Macam persamaan serentak biasa. So kamu masuk ke dalam ini. So so di sini kalau kamu tengok yang cukup mak hitam tu sebenarnya uji pengetahuan logam 5 kamu. Tapi ini ialah markah-markah untuk awak buat persamaan serentak. Awak buat persamaan serentak, lepas tu awak selesaikan. So kawan kamu selesaikan. So dia dapatlah log 2P ni sama dengan benda-benda macam ini. Lepas tu di sini dia buat pula asas tetap asas tukar partner. Boleh? Asas cikgu besarkan asas tetap asas tukar partner. So dia dapat ini. Okey, lepas itu macam mana terus dapat P sama dengan 8? Ini kumpulan siapa ni? Siapa yang buat? Dini macam mana terus dapat 8? Saya tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Sepatutnya kita buat ini. Kalau kamu tengok sini 11, ini 33. So ini sebenarnya ialah 2 kuasa 11 3. Cikgu terbalik tulis. Sepatutnya ini 2 kuasa 3 11. Kita gunakan hukum indeks yang ketiga. So lepas tu kalau kamu tengok ini pun 11, ini pun 11, maksudnya P kamu ialah 2 kuasa 3. Lepas tu baru awak dapat 8. Boleh Okey. Cik. Kalau saya buat macam ni terus tak dapat markah ke? Cikgu kena tengok peruntukan markah dia di mana. Kalau peruntukan markah dia di atas sini, awak selamat. Kalau peruntukan markah dia di sini, awak tak dapat markah lah.
Sebab dia kena tengok, sebab di sini tengah-tengah sini ialah langkah persamaan serentak. So cikgu tak pasti dia nak bagi dia bagi 7 markah. So cikgu tak berapa pasti dia sini di mana tempat dia nak bagi markah sebenarnya. Sebab ada kemungkinan di sini pun dia lepas sini dia terus kepada markah jawapan. Ada juga. Dari sini dia terus kepada markah jawapan pun ada. Tapi kalau tak silap saya akan bagi markah lah. Kalau saya yang buat skema, saya akan bagi markah. Cikgu akan bagi markah, hanya cikgu terangkanlah kenapa boleh dapat 8. Kenapa boleh dapat 8. Kalau kita macam pelik kan, 2, 3, 3, 11, kenapa tiba-tiba ada 8 keluar. So bila kamu tahu nilai P, kita ganti masuk. Kita ganti masuk. So macam dapat 5 ni. Ini sebab cikgu tak pasti 2 lagi ada. Ini macam dapat 5 ni, tekan kalkulator juga. Tukar apa nama ni? Cikgu rasa dari sini kan, dari sini dari sini, kenapa tak boleh keluar? Dari sini, dapat 5 kan? Macam mana dapat? Bukan awak yang buat, siapa yang buat? Pagi hari ni. Masuk kalkulator terus. Masuk kalkulator. Warna putih? Hitam. Kalau hitam macam mana you tekan ini? Yang macam teacher ajar. Samakan asas 10. So boleh jugalah Tapi untuk orang yang tak tahu siapa yang pakai kalkulator, tak boleh kalkulator kita tak boleh tekan ini kan. So sepatutnya kita buatlah satu tambah ni, tambah log 10 bagi log 10 82 kemudian bagi 4. So bila kamu tekan, kamu boleh dapat 5 lepas tu sekali lagi kita buat kerja itulah, asas tetap asas, tukar partner. So kita dapatlah jawapan ini. P ialah 8, M ialah 32. Kejap, cikgu cek jawapan kejap. P 8, M ialah 32. Ini cara kumpulan Tini yang buatlah Sebab cikgu tengok 3 nama kumpulan Tini yang buat. Sebenarnya satu lagi cara kamu boleh buat kalau siapa nak cuba kamu ubah ini terus kepada indeks supaya langsung tak ada logam 5. Cikgu bagi satu cadangan awak buat macam ini. Cadang, metode kedua. Tapi Tini kamu punya cadangan tak ada masalah, pakai itu pun boleh. Satu cara lagi awak boleh buat ialah dari awal-awal awak sudah buat kerja itu. Asas tetap asas, tukar partner. So untuk yang pertama awak akan dapat asas awak 2, partner baru 21 sama dengan M kuasa 3, P kuasa 2. Kemudian yang kedua awak buat lagi asas tetap asas, tukar partner, awak dapat ini. Lepas tu awak buat persamaan serentak kepada 2 ini. Pun boleh. Kalau tak silap saya buat macam ini mungkin lebih senang. Kalau siapa peminat boleh cuba. Mungkin awak akan takut sikit lah tengok ini 2 kuasa 21. Nombor dia besar. So kalau kamu tak boleh, tak nak tulis nombor itu, awak boleh biarkan 2 kuasa 21. Tak payah jadi nombor biasa. Lepas tu awak buatlah dari salah satu persamaan, buatlah M sama dengan ataupun P sama dengan. Tapi kalau cikgu akan buat P sama dengan sebab ini paling senang. Cikgu akan buat P sama dengan, kemudian masuk dalam persamaan, lepas tu cikgu selesaikan pun cikgu akan dapat jawapan ini. So kalau siapa peminat boleh cuba. Kalau buat benda ni tak dapat jawapan, awak cuba tapi tak dapat jawapan macam ini, awak boleh PM cikgu bagi cikgu tengok penyelesaian kamu. Tapi macam biasa, tangkap soalan juga. Nanti cikgu tak tahu soalan mana ditanya oleh awak. Itu soalan 2A. Tak payah saya buat salin, nanti cikgu bagi PDF. Sebab kita ada setengah jam saja. So kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2A. Cikgu minta ringkaskan. So apa yang kita perlu buat ialah daripada 3 logam 5, kita nak ringkaskan sehingga dapat 1 logam 5 lah. Ataupun sampailah 1 logam 5 pun tak ada. So apa yang kawan kamu buat, so dia gunakan rumus nampak 7 pindah ke dalam. So untuk bahagian ini untuk bahagian ini dia gunakan inilah, kita dapat log 9 S kuasa 2 pindah ke dalam tu jadi 7 di sini, itu yang dapat 14. Lepas tu 6 dia bawa ke dalam. Boleh digunakan hukum logam 5 yang pertama.
Okey, lepas itu, okey, di sini dia nampak asas 3, asas 9, asas 3. So, di sini baru dia buat kerja ialah ubahkan kepada asas yang sama. Boleh? Okey? Ataupun cikgu sebenarnya lebih galakkan kamu di sini sudah ubah. Tapi kalau kamu nak masuk 7 dulu, baru ubah pun boleh. Tak kisahlah mana satu awak lebih selesa. So, boleh? Tukar asas kita pakai. Ingat logam 5 kalau nak tukar asas kita gunakan hukum yang ada je Okey, so sini kemudian kita buat bawah ini. Okey, macam cikgu kata bawah ini ada berapa cara. Satu ialah awak pergi buatlah tukar kepada asas 10 kemudian tekan kalkulator, ataupun awak tahu 9 ialah 3 kuasa 2 bawa tepan pun boleh dapat ini. Ataupun awak pergi buat katakan Y sama dengan log 39 dapat nilai Y pun boleh. Ada banyak cara untuk dapat nilai 2 ini sebab di sini dia hanya pastikan awak tahu dia 2, dia tak tengok langkah apa yang awak pakai Okey. So lepas itu kawan kamu buat apa lagi? Okey, dia ubah ini jadi 2. So lepas itu 2 mana pergi? Dini potong macam ini ke? 2, 14 jadi 7 ke? Dini? Kenapa ini jadi 7? Cuba terangkan. Sebenarnya benda ini betul. Tapi cikgu nak pastikan awak sebenarnya buat benda yang betul. Kenapa ini jadi 7? Awak yang buat ke? Siapa yang buat untuk soalan ini? Ataupun siapa punya idea? Saya. Okey. Cuba terangkan kenapa? Saya pindahkan ke depan 14. Lepas tu saya 14 pindah. Lepas tu? Saya tarik balik ke atas. Okey, betul. Sebenarnya idea itu betul hanya kawan kamu tak tunjukkan untuk ini pergi ini. Apa yang dilakukan oleh kawan kamu? Cuba kecilkan sikit Apa yang dilakukan oleh kawan kamu, mula-mula dia bawa 14 turun. Lepas tu dia potong. Kemudian dia masuk balik. Boleh? Ada banyak cara cikgu terangkan kenapa ini jadi 7. Tapi kamu jangan kata cikgu ini jadi 7 sebab saya potong macam ini. Itu salah. Boleh penerangan ini cikgu terimalah soal tapak jawapan ini. Tapi bukan sebab potong macam ini walaupun kalau cikgu potong jadi 7, tapi kamu tak boleh angkat macam ini. Nanti awak salah konsep. Boleh So lepas itu kita sudah elokkan logam 5 tolak logam 5 tambah logam 5. So kita gunakan hukum cantumkan saja. Kalau tolak dia jadi bahagi, kalau tambah dia jadi darab. So kita cantumkan. Lepas tu setakat ringkaskan sajalah. So kalau kamu tengok di sini atas ada kurungan. Mungkin awak akan terfikir cikgu saya nak kembangkan. Tapi kalau awak kembangkan nanti kita tak boleh potong sudah. Kita hanya boleh potong kalau dia dalam keadaan darab. So itu sebabnya kawan kamu tak kembangkan, tapi dia tengok ini S kuasa 6, bawah ini S kuasa 7. So kita boleh ringkaskan tinggal satu S di sebelah bawah. Ataupun cikgu boleh terang dari segi indeks S kuasa 6 bagi S kuasa 7 maksudnya S kuasa 6 tolak 7 iaitu S kuasa negatif 1, maka dapat 1 per S. Terpulang kepada cara awak nak terangkan lah. Awak nak terang macam ini pun boleh. Ataupun macam kawan ini potong macam ini pun boleh, tak kisahlah sebab bergantung kepada penerangan aja. So lepas itu inilah yang kita dapat, dan kali ini X dengan S ini tak boleh potong lah sebab sini ada tambah. So memang inilah jawapan terakhir kita. Nak ringkas sudah tak boleh lah. Soalan B cikgu minta selesaikan. So kalau kamu tengok soalan B, bahagian depan ini serupa dengan ini. So maksudnya apa yang awak ringkaskan ini atau buat semula awak terus salin saja sebab ini sama dengan bahagian A. So kamu ambil saja jawapan ini, awak masuk di sini. Tak payah ulang bahagian A sekali lagi. Itu sebenarnya soalan ini disambung macam ini. Kadang-kadang benda itu A, B, dia ada kesinambungan dia. So kita pun pakai saja sama dengan 2. So lepas tu tak ada apalah, asas tetap asas, tukar partner.
So selepas awak tukar partner, ini ialah soalan persamaan yang biasa je lah kan. So kamu tarak silan, okay, selesai tapak jawapan ini, tapi ada sikit cacat jawapan ini. Apa masalahnya? Eddie, apa masalahnya? Eddie, hilang. Ya, teacher. Apa masalah jawapan ini? Okey aja. Dia terus jadi 6X je. Ha? Dia Tak, terus di 6S sama dengan 4, maka S sama dengan 4 bagi 6. Pengiraan tak salah, tapi soalan ni cacat. Ada sikit kekurangan. Apa dia? dia tak ringkas. Ya, tak ringkaskan. Okey, kumpulan tini kalau kamu tak ringkaskan nanti awak tak dapat markah terakhir So berhati-hati bila dapat pecahan. Apa dia? Wawa kata dia nak masuk. Oh, okey, sorry. Okay. So di sini awak kena ringkaskan So ini jadi 2, ini jadi 3. So jawapan kita S sama dengan 2/3. So kalau kamu lupa ringkaskan maka jawapan tak dapat dah. Berhati-hati bila dapat pecahan. Kita pergi kepada soalan 3. Selesaikan. Kali ini awal-awal je kata ini ialah persamaan serentak. Okay, selesaikan persamaan serentak ini. So kalau kamu tengok untuk persamaan pertama, satu ialah asas 9, satu ialah asas 3. So kawan kamu pergi tukar kepada asas yang sama, 3 kuasa 2. Okay, dia nak tukar, satu pun dia pergi ubah, jadi 3 kuasa 0. Okay, tujuannya nak samakan asas lah. Sebab bila samakan asas, kita boleh gunakan hukum pertama, kita cantumkan. Okay, lepas tu kita bila asas sudah sama kita boleh tapak inilah. Okay, boleh? So kita boleh tapaklah ini. Ini untuk persamaan pertama Okay, lepas tu kita tengok persamaan kedua. Kali ini 8, 4 dan 4. So ini awak tak boleh tukar kepada asas 4 sebab 8 tak boleh. So kita ubah semua kepada asas 2. So 8 ialah 2 kuasa 3. 4 ialah 2 kuasa 2. 4 ialah 2 kuasa 2. So lepas tu kawan kamu nampak bahagi jadi tolak. Okay, bila asas sama, indeks dia sama. So dapatlah persamaan kedua ini. Okay. Sebenarnya kalau kamu tengok tajuk ini, ini soal tajuk logam 5 kan. Tapi dalam ini ada persamaan serentak. Dan kalau kamu tengok sebenarnya persamaan serentak yang diuji oleh dia biasanya jenis senang. Biasanya jenis senang. Sebab sebenarnya dia tidak akan bagi peruntukan markah di banyak di tempat ini. Tapi kemahiran itu perlulah So bila awak ada 2 persamaan serentak macam ini punya, so cara kawan kamu buat ialah dia samakan kali dia. So Y jadi 2Y. Okay, lepas tu kan kemudian pergilah buat kerja tambah. Akhirnya dia selesaikan, dapatlah nilai X. Okay. Lepas tu kan dimasuk ke dalam persamaan, dapatlah nilai Y. Okay, cikgu tak banyak terangkan di sini Ini persamaan serentak yang biasa. Kalau awak nak gunakan apa yang belajar dalam tingkatan 4 maths tambahan pakai kaedah Kanti pun boleh. Even kalau kamu belajar dalam matematik, matris sudah belajar? Matris sudah belajar? Yang ada kurungan besar, ada 4 angka tu. Sudah belajar tak? Dah, teacher. Sudah. Matris pun satu kaedah untuk selesaikan persamaan serentak jenis ini kan? Ya. Sambil ulang kajian kamu. 2, 1, 3, negatif 2, S, Y, 0, 2. Ingat benda ini? Ingat. Suara macam ini macam tak berapa yakin. So kalau siapa nak pakai kaedah ini pun boleh sebenarnya pun boleh. Tapi kalau awak tak biasa tak payahlah. Tapi kalau siapa rasa cikgu ini saya sudah pandai buat, saya nak pakai ini sebab ini boleh harap kalkulator lebih banyak sikit, algebra saya lemah, okay, no problem. Kaedah matris boleh digunakan sebab tapi kamu fahamlah kaedah matris dia hanya untuk persamaan serentak jenis yang senang. Jenis susah tak boleh. Yang kita belajar dalam matematik tambahan form 4 sistem persamaan tu itu boleh. Ini pun boleh, jenis susah pun boleh. So cikgu tak banyak terangkan kaedah persamaan serentak ini Cikgu cek jawapan kejap. S 2/7, Y negatif 4/7. Okey, betul
Okey, lepas tu kita pergi kepada bahagian B. Okey, sekali lagi minta selesaikan persamaan serentak. Okey, lepas tu kamu tengok belakang dia ada kata untuk S lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong. So, kalau tak silap saya, kemungkinan sangat besar mungkin awak dapat dua jawapan, awak ambil jawapan positif. Tengok jawapan kawan kamu. Kamu nampak? Awak dapat dua jawapan. So, nanti kita hanya terima jawapan positif. Kita hanya terima jawapan positif. Okey? Kita abaikan jawapan ini. Sebab ayat itu untuk S lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong. Sebenarnya kalau soalan ini dia tak sebut pun S dan Y memang kena lebih besar daripada kosong. Sebab kalau kamu masih ingat untuk logaritma, tempat ini dan tempat ini mesti positif. Okay? So kalau kamu tengok S dan Y letak di kawasan ini kan, letak di kawasan ini. So sebenarnya soalan ini kalau dia tak sebut pun awak dapat dua jawapan ini, jawapan S sama dengan negatif 3 memang kena diabaikan. Sebab kita tak terima benda-benda macam ini. Log 2 negatif 3. Ini tak tertarif. Boleh Tapi dia baik hatilah, dia siap cakap dengan kamu. Sebenarnya dia tak cakap pun awak kena abaikan. Bila awak dapat persamaan logaritma dan awak selesaikan, awak sentiasa berhati-hati kalau dapat jawapan khasnya dua jawapan, awak cek balik adakah kita nak terima kedua-dua jawapan So kawan kamu buat okey. So kejap So kawan kamu pergi buat nanti tak nampak. Sorry. Okey. So okey, ini dua persamaan. So dia cantumkan, dia ubah kepada bentuk indeks. Okey. So persamaan satu ni okey, dia cantumkan. Lepas tu asas letak asas, tukar partner. Lepas tu dia dapatlah persamaan satu. Okey. Dan ulang proses yang sama untuk persamaan kedua. Kali ini tolak. Kali ini asas berbeza. So kawan kamu pergi tukar asas dulu. Okey. So pergi tukar asas dulu sini Dia pergi tukar asas dulu. Lepas tu bawah ini macam cikgu cakap lah, banyak cara boleh buat. Awak akan dapat dua, awak potong. Lepas tu nampak tolak, awak buat bahagi. Lepas tu asas tetap asas, tukar partner. So betul lah Okay, jom kecilkan Okay, mana dia? Okay, sorry So betul lah teknik dia So di sini ialah untuk bahagian persamaan kedua. Mana sampai sini? Okay, persamaan kedua punya. Kawan kamu ubahkan logaritma ini kepada bentuk SY saja. Dia buang logaritma So lepas dia dapat dua ini, macam cikgu cakap lah, ini adalah soalan persamaan serentak. So buat macam biasa saja Buat macam biasa saja. Okey, daripada persamaan satu, kawan kamu buat SY sama dengan, kemudian ganti ke dalam ini, kemudian selesaikan. Okey, bila nampak kuadratif, selesai dengan teknik kuadratif. Okey, dapat dua jawapan, macam tadi cikgu katalah, awak ini soalan logaritma, dapat dua jawapan, berhati-hati, double check. Dan khasnya soalan ini pun sudah cakap S dan Y mesti positif. Kita abai jawapan ini, so kita tinggal satu jawapan, kita kira. Hanya di sini kumpulan ini kamu jangan tulis macam ini tau. Kalau kamu tulis macam ini, orang tak nampak awak abaikan nilai S yang sama dengan negatif 3 punya. Orang akan anggap, dia tak tahu awak nak abaikan. Dia akan faham sebagai nilai S ada 2, nilai Y ada 1. So satu cara yang awak boleh buat ialah selepas awak selesaikan, tulis semula jawapan yang awak nak. S sama dengan 8/3, Y sama dengan 3. Maka orang faham awak abaikan negatif 3. Jangan tulis macam ini kemudian hanya buat 8/3. Itu difaham sebagai nilai S ada 2, nilai Y ada 1. Boleh Okay, itu soalan 3B. So kalau kamu tengok dalam buku inilah, kalau soalan indeks logaritma keluar di sini, dia banyak melibatkan persamaan serentak sebab nak bagi markah tinggi kot. Kita pun tak pasti lagi sebab ini tajuk ini ada tajuk baru, ada masuk cert. So pun tak tahu exam sebenar macam mana. Tapi itu tak apalah, bagi apa kita buat ajalah, tak kisah dia paper 1 ke paper 2. Okay, soalan hot zone. Kalau kamu tengok sebenarnya sama juga kan. Dia bagi dua persamaan.
So apa yang awak perlu buat ialah awak selesaikan dua persamaan ini dapat nilai X dan nilai Y. Hanya beza kali ini dia bukan tanya apakah nilai X, apakah nilai Y ataupun selesaikan persamaan ini. Dia tanya apakah nilai X tambah Y. So awak tambah je lah. So dapatlah jawapan 43. Cikgu cek kejap. Okey, jawapan ini betul. Cikgu terang sikit lah ya. Tapi idea dia sudah betul dan jawapan pun betul so dapatlah 43. So kita tengok apa kawan kamu buat. Okey, kawan kamu mula-mula dia pergi buat asas tetap asas tukar partner. Boleh? So asas 2, partner 4. So daripada nampak 2 logam 5, bila dia buat kerja ini tinggal 1 logam 5. Okey, lepas tu dia tengok sini 2 kuasa 4 ialah 16. Kemudian 13 dia pindah. Okey. So di sini dia buat sekali lagi asas tetap asas tukar partner. Oh, tak payah buat persamaan serentak pun. Oh ya. Sebab sini hanya ada X. So sepatutnya awak selesai boleh terus dapat jawapan. So dia buat lagi asas tetap asas tukar partner. So dapatlah jawapan. So bila sudah dapat jawapan, kita boleh ganti masuk di sini lah ya. Sebab jawapan ni kan S sama dengan 27, kita boleh masuk di sini. Masuk di sini. So kawan kamu masukkan. Lepas tu dia dapat. Kemudian dia ulang proses yang sama. Kalau kamu tengok sini pergi sini, dia buat sekali lagi kerja itu. Asas tetap asas tukar partner. Maka daripada 2 logam 5 tinggal 1 logam 5. Kemudian dia pindah jadi bentuk ini, dia buat lagi asas tetap asas tukar partner. Dia dapatlah 16. So sampai sini. Nanti cikgu akan bagi PDF ini kepada kamu lah.